Assalamualaikum, selamat pagi. Anda bersama saya Haris Ashraf Hasnan bersama rakan penyampai. Dan saya Nabila Kelida, dan pada jam ini kita akan berikan laporan berita tempatan dan antarabangsa mengenai bisnes, ekonomi dan kewangan. Kita mulakan dengan laporan yang pertama, di mana ringgit ditutup lebih rendah berbanding dolar Amerika Syarikat pada Selasa, berikutan kemungkinan pelabur enggan memasuki pasaran menjelang kemaskini dasar ekonomi AS. Pada 6 petang Selasa, mata wang tempatan turun kepada 4.4570 kepada 4.585 berbanding dolar Amerika daripada 4.4510 hingga 4.540 yang direkodkan pada Isnin. Penganalisis pasaran kanan Wanda Asia Pasifik, Jeffrey Haley berkata, pelabur diniagakan berhati-hati kerana menunggu mesyuarat jawatankuasa pasaran terbuka persekutuan yang boleh memberi isyarat pertumbuhan ekonomi global. Kebanyakan mata wang Asia berada dalam aliran bertahan menjelang agenda utama The Fed minggu ini, ditambah pula dengan keputusan pendapatan teknologi Amerika. Sementara itu, ringgit diniagakan lebih tinggi berbanding sekumpulan mata wang utama. Mata wang tempatan meningkat berbanding dolar Singapura dan menokok berbanding pound British sebelum ini. Ia juga mengukuh berbanding yen Jepun dan melonjak berbanding euro. Penilaian kedudukan dan pertumbuhan ringgit perlu dilakukan secara menyeluruh dan bukan hanya dibandingkan dengan mata wang dolar Amerika Syarikat yang meningkat berbanding kebanyakan mata wang utama dunia dalam menentukan prestasi sebenar mata wang tempatan. Itu yang dijelaskan Timbalan Menteri Kewangan Datuk Muhammad Shahar Abdullah dalam sidang Dewan Rakyat pada Selasa. Prestasi ringgit harus dilihat secara menyeluruh, bukan sahaja dibanding dengan mata wang dolar Amerika yang meningkat berbanding kebanyakan mata wang dunia. Nilai ringgit yang menurun sebanyak 6.2% berbanding dolar Amerika sejak tahun 2002 sebenarnya adalah sejajar dengan pergerakan mata wang serantau dan juga negara maju yang turut merosot antara 2.8% hingga 16.4% sehingga 22 Julai tahun 2022. Pengukuhan dolar Amerika secara keseluruhan didorong oleh kenaikan kadar faedah secara agresif di Amerika Syarikat, sentimen penghindaran risiko global berikutan konflik di Ukraine dan jangkaan pertumbuhan yang sederhana di China. Sehubungan itu, kerajaan akan terus menguruskan risiko-risiko dari perkembangan domestik dan luaran, dan Bank Negara Malaysia juga bersedia menggunakan instrumen dasar operasinya bagi memastikan keadaan yang teratur dalam pasaran pertukaran asing untuk mengelakkan turun naik yang ketara dalam pertukaran ringgit. Ringgit secara relatif kekal stabil jika dibandingkan dengan mata wang rakan dagang utama Malaysia. Manakala kadar pertukaran efektif nominal negara mencatatkan penurunan kecil sebanyak 0.1%. Itu penjelasan Gubernur Bank Negara Malaysia BNM Tan Sri Nur Syamsiah Muhammad Yunus. Beliau menekankan bahawa indeks dolar meningkat sebanyak 11.5% pada tahun ini, tertinggi dalam tempoh 2 dekad, dan kebanyakan mata wang serantau termasuk ringgit mencatatkan penurunan nilai berbanding dolar. Jelasnya, pemulihan ekonomi Malaysia berjalan dengan baik dan pada masa sama, bank akan terus menggunakan instrumen yang ada untuk memastikan pergerakan ringgit teratur dalam pengetatan dasar monetary yang agresif oleh Rizab Persekutuan Amerika Syarikat. Jelas beliau, penting bagi Malaysia membina daya tahannya terhadap krisis masa depan untuk memaksimumkan potensi penuh negara. Beliau berkata demikian dalam ucap tama pada persidangan antarabangsa mengenai jenayah kewangan dan pembiayaan keganasan IFCTF 2022 pada Selasa. Dan sudah tentu kita untuk waktu ini kita nak melihat bagaimana prestasi kalau kita nak bandingkan antara ringgit Malaysia dan juga dolar Amerika dan juga dolar Singapura sebenarnya. Untuk kita telitikan angka ini, kita nak bersama dengan Nina Rozman. Nina mungkin boleh kongsikan bagaimana dari segi prestasi kita nak bandingkan USD dan juga SGD ni, Nina.
Baik Haris, hari ini saya akan kongsikan data-data prestasi wang ringgit berbanding dengan USD dengan Singapura melalui laman web Trading Economics, di mana anda lihat ini adalah prestasi wang ringgit pada tempoh sebulan ini, di mana anda lihat dia punya lengkuk ini menaik. Walaupun data ini, graf ini menunjukkan naik, ini menunjukkan negatif kerana lagi tinggi, maknanya nilai wang itu semakin rendah. So kita nampak ini wang ringgit semakin melemah apabila bermula daripada Julai 15 Julai ke atas. Kita melihat lengkuk graf ini menaik dan mendata sehinggalah kini, dan kita lihat pula perbandingan satu tahun iaitu Malaysia Ringgit dengan USD, di mana kita lihat bermula sejak Mei kita melihat trend menaik sehingga kini iaitu sebanyak 4.456 ringgit. Ini dibandingkan kalau dengan USD dolar adalah untuk $1 Amerika berbanding, iaitu agak lemah prestasi nilai ringgit agak lemah berbanding USD dolar. So kalau tambah lagi, kalau kita teliti, kita boleh tengok juga banyak penurunan USD, iaitu berbanding euro dan USD. Kita melihat adalah prestasinya euro melemah berbanding USD, di mana kita lihat dalam tempoh setahun sebanyak negatif 14.38%. Jadi mari kita seterusnya saya akan refresh sedikit laman web tradingeconomics.com ini, di mana kita lihat perbandingan Singapura bersama wang mata ringgit, di mana kita lihat pada tempoh sebulan, di mana kita lihat prestasinya iaitu menaik, di mana kita lihat mata wang ringgit itu lemah berbanding Singapura dolar, dan kita lihat pula prestasi untuk setahun berbanding setahun yang lepas. Daripada hari ini 27 Julai hari ini kita lihat prestasi untuk wang ringgit pada kali ini berjumlah 3, iaitu 3.2092 ringgit, iaitu lebih tinggi untuk satu Sing dolar, iaitu kita nampak Malaysia Ringgit lemah berbanding USD dengan Singapura dolar. Dan kita tengok juga kalau berbanding Malaysia Ringgit, kita tengok Malaysia Ringgit, tetapi Malaysia Ringgit kukuh berbanding Japan, di mana kita lihat dalam masa setahun iaitu mencatat 17.61%. Dan kita lihat pula Singapura lebih kuat juga lebih kukuh daripada Japan, di mana kita lihat peratusan dalam setahun adalah 21.83%. Jadi kita dapat lihat dalam tempoh sebulan dan tempoh ke setahun, kita lihat USD dan Singapura kekal kukuh berbanding Malaysia Ringgit. Dan Haris Nabila, ini dah prestasi Malaysia Ringgit berbanding USD dolar bersama Singapura dolar pada kali ini. Selain itu, Nina dan juga Nabila, kita nak memperincikan soal isu lemahnya kejatuhan ringgit ini. Kita nak bersama dengan Profesor Madya, Dr. Irwan Shah Zainal Abidin, Pensyarah Pusat Pengajian Ekonomi Kewangan dan Perbankan Universiti Utara Malaysia UUM. Doktor, terima kasih kerana sudi dalam Niaga Awani ini. Pertama sekali kita tahu ringgit ditutup lebih rendah berbanding dolar Amerika Syarikat semalam. Apakah faktor utama kejatuhan ini, Doktor? Kalau kita lihat secara asasnya, nilai ringgit ini mencerminkan kita kata prestasi ekonomi ataupun asas ekonomi sesebuah negara, tapi kita juga lihat pada masa-masa tertentu, dan juga kalau kita tengok dalam konteks secara yang realitinya, ada juga faktor-faktor lain yang boleh menyebabkan perubahan dalam mata wang sesebuah negara, terutamanya dari sudut sentimen yang juga disebabkan oleh faktor-faktor bukan ekonomi. Tapi dalam konteks pada hari ini di Malaysia, saya lihat ceritanya lebih kepada dasar monetary yang agak agresif yang dilaksanakan oleh Federal Reserve di Amerika Syarikat, iaitu dalam usaha mereka untuk nak menangani masalah inflasi, dan akibat itu mereka telah pun meningkatkan dasar monetary ataupun kadar bunga mereka secara yang agak agresif. Dan itu pertama. Yang kedua lagi adalah jangkaan yang mana Federal Reserve akan meningkatkan lagi kadar bunga di Amerika Syarikat, yang menyebabkan pengeluaran modal di negara kita dan menyebabkan kejatuhan mata wang ringgit berbanding dengan US dollar.
Baik doktor, jadi kita mahu lihat apakah kesan penurunan kepada kedudukan ringgit ketika ini kepada ekonomi Malaysia, terutama yang melibatkan rizab antarabangsa. Ya, dalam konteks rizab antarabangsa tu kita perlu memahami sistem monetary apakah yang dilaksanakan di Malaysia. Kalau kita lihat dalam teori ekonomi tu dia ada kita katakan kadar kewangan pertukaran mata wang yang dikatakan ditetapkan ataupun fixed exchange rate sistem. Yang kedua kita katakan yang diapungkan sistem mata wang yang diapungkan ataupun floating exchange rate system. Kalau kita lihat di Malaysia kita tidaklah kita kata kita mengapungkan sepenuhnya sistem sistem pertukaran mata wang kita. Jadi adanya elemen juga dari segi pemantauan daripada pihak Bank Negara Malaysia untuk mengekalkan pergerakan mata wang itu sejajar dengan pasaran. Jadi dalam konteks ini sewaktu kita lihat reserve antarabangsa kita masih lagi dalam keadaan secara relatifnya stabil, berada di atas 100 US dollar, walaupun kita tahu bahawa nilai ini ada berlaku pengurangan, tapi dia tidaklah teruk seperti negara yang melaksanakan kadar sistem pertukaran mata wang yang diapungkan sepenuhnya, contohnya di United Kingdom yang mana menyebabkan pengurangan dalam reserve antarabangsa mereka kerana mereka gunakan reserve antarabangsa ini untuk mengawal mata wang mereka. Jadi dalam konteks Malaysia saya lihat kesannya kepada reserve antarabangsa kita adalah dia akan menyebabkan pengurangan, namun begitu dia tidaklah begitu signifikan kerana kita mempunyai kerana kita bukanlah negara yang melaksanakan sistem pasaran ataupun sistem pertukaran asing secara yang terapung sepenuhnya. Itu bagi saya kesan daripada rizab itulah. Tapi dalam konteks ekonomi Malaysia pada ketika ini sebenarnya ada kesan lainlah yang signifikan, terutamanya inflasi import. Baik Prof. Jadi mungkin Prof dikongsikanlah apa persediaan yang perlu dilakukan oleh pelabur ataupun pemain industri yang berkemungkinan akan hadapi kemesetan ekonomi global ni. Okey, ini satu persoalan yang agak penting. Tapi kita juga perlu faham, kalau bagi saya, kalau kita lihat mungkin multinational corporation dan sebagainya, saya fikir mereka dah bersedia. Dalam konteks kita nak menghadapi contohnya jangkaan kemelesetan ekonomi, saya fikir kebanyakan dan saya melihat kebanyakan syarikat-syarikat besar ni mereka pun sudah bersedia dari segi melakukan transformasi digital mereka, mempersiapsiagakan dari segi persediaan ESG, meningkatkan kapasiti pengeluaran mereka, mempelbagaikan portfolio dan sebagainya. Tapi kerisauan saya adalah syarikat-syarikat contohnya PKS di Malaysia, kerana kita tahu bahawa mereka ini masih lagi baru nak pulih daripada kesan pandemik. Jadi di sinilah bagi saya kepentingan juga dalam konteks persediaan pihak PKS, juga kepentingan peranan kerajaan. Contohnya saya masih lagi menunggu pelancaran Pelan Induk Perindustrian. Kita ada Pelan Induk Perindustrian ketiga yang sudah pun berakhir pada tahun 2020. Jadi saya fikir Pelan Induk Perindustrian yang baru adalah penting untuk kita nak mensiapsiagakan pemain-pemain ataupun industri terutamanya PKS untuk menghadapi keadaan yang lebih mencabar ini. Baik doktor, berbakikan 2 minit ni, kita lihat IMF menilai semula unjuran KDNK Global yang dijangka akan menguncup tahun ini. Jadi adakah ia akan memberi kesan lebih besar kepada mata wang serta elemen-elemen ekonomi yang lain? Dia akan memberi kesan kepada mata wang bukan sahaja di negara kita tetapi juga negara-negara membangun terutamanya di ASEAN. Kerana kerisauan dia kat sini adalah dari dalam konteks gangguan bekalan global dan juga dari segi performance ataupun prestasi ekspor kita. Isu dia di sini adalah apabila jangkaan berlakunya resesi ataupun kemelesetan ekonomi, tapi kadar inflasi itu masih lagi tidak dapat diturunkan, dan ini akan menyebabkan masalah yang lebih teruk yang dipanggil sebagai stagflasi.
Baik, terima kasih Profesor Madya Dr. Irwan Shah Zainal Abidin, Pensyarah Pusat Pengajian Ekonomi Kewangan dan Perbankan Universiti Utara Malaysia. Kita berhenti rehat seketika, kita akan bersambung selepas ini.